Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Fokus berita malam ini. 5 rang undang-undang RUU akan dibentangkan pada mesyuarat kedua bagi penggal kedua Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 yang akan berlangsung dari 20 hingga 29 November ini. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Wan Nasar berkata 5 RUU tersebut merangkumi 2 RUU baru iaitu Sarawak Ombudsman Bill 2023 dan Environment Reduction of Greenhouse Gases Emission Bill 2023. Pertama, supply bracket kurungan 2024 Bill 2023. Ini adalah belanjawan bajet. 2, Sarawak Ombudsman Bill 2023. 3, Environment Reduction of Greenhouse Gases Emission Bill 2023. 4, Distribution of Gas Amendment Bill 2023. 5, Electricity Amendment Bill 2023. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat pra-persidangan Dun Sarawak ke-19 yang dipengerusikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kuching pada Sabtu. Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia menambah Premier Sarawak akan membentangkan Supply 2024 Bill 2023 manakala Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan akan membentangkan Sarawak Ombudsman Bill 2023. Environment Reduction of Greenhouse Gases Emission Bill 2023. Menteri yang membentang Yang Berhormat Datuk Hajah Sharifah Hasidah bin Said Aman Ghazali. Bacaan pertama dan bacaan kedua dan ketiga 20 November 2023. Distribution of Gas Amendment Bill 2023. Menteri yang membentang ialah Yang Berhormat Datuk Seri Haji Julaihi bin Haji Narawi. Bacaan pertama ialah 20 November 2023. Bacaan kedua dan ketiga adalah 21 November. Electricity Amendment Bill 2023. Menteri yang membentang ialah Yang Berhormat Datuk Seri Haji Julaihi bin Haji Narawi. Bacaan pertama ialah 20 November. Bacaan kedua dan ketiga ialah 21 November. Selain itu, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia memaklumkan Majlis Angkat Sumpah bagi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak yang baru akan diadakan pada 20 November pada jam 9 pagi. Katanya terdapat 322 soalan dan 222 jawapan lisan dan bertulis diterima daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Hadir sama Timbalan-Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Datuk Amar Dagus Ugah Ambas dan Datuk Amar Profesor Dr. Sipkian, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Speaker Dun Sarawak, Datuk Idris Buang, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul, Setiausaha Dun Sarawak Pele Peter Tinggom, Menteri-Menteri, Timbalan-Timbalan Menteri Kabinet Sarawak dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Berita seterusnya, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri mendedahkan jumlah kanak-kanak berkeperluan khas di negara ini semakin meningkat. Katanya berdasarkan statistik Kementerian Pelajaran Malaysia, terdapat 93,951 kanak-kanak yang berdaftar pada tahun 2020 dan meningkat seramai 107,020 setakat 31 Januari 2023. Bagaimanapun, katanya statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mendapati hanya seramai 7,582 kanak-kanak yang berdaftar. So you see the figures are not really consistent. We need to do something about it. Ini sangat membimbangkan sekiranya kanak-kanak ini tidak diberikan intervensi awal. Mereka akan menghadapi berbagai kesulitan
apabila melangkah ke alam persekolahan nanti. 5 tahun pertama umur kanak-kanak adalah masa yang sangat kritikal untuk dipupuk nilai-nilai murni, pengetahuan dan kemahiran asas. Sebagai respons, JKM di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah menubuhkan 11 taska kanak-kanak OKU dan merancang untuk membangunkan lebih banyak lagi. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian Seminar Pendidikan Khas Kebangsaan di Kuching pada Sabtu. Ahli Parlimen Santubong itu menambah KPWKM amat mengalu-alukan dan bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pertubuhan bukan kerajaan NGO serta institusi yang bersedia untuk merealisasikan matlamat ini bersama mereka. Kita harus berusaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan khas dan menghapuskan stigma adalah tanggungjawab kita bersama untuk memahami dan menerima keunikan kanak-kanak ini sebagai individu, memberikan mereka persekitaran yang inklusif, sokongan yang positif, serta pengasuh dan pendidik yang sabar, terlatih dan berdedikasi, passionate. Selanjutnya, kerjasama erat antara Sarawak dan Kerajaan Persekutuan penting bagi menjayakan penganjuran Timasa Sukan Terbesar Negara Sukan Malaysia atau SUKMA pada 2024. Dalam hal ini, Menteri Belia dan Sukan Hana Hio berharap lebih banyak pendekatan serta sesi libat urus diadakan terutamanya membabitkan para atlet bagi melancarkan penganjuran Timasa Sukan Dwi tahunan itu nanti. Kita berharap usaha ini boleh mengeratkan lagi persaudaraan dan hubungan antara pegawai supaya semua pelaksanaan polisi yang kita lakukan di peringkat Putrajaya sampai di Kuching. Okay. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Sukan Perpaduan di Megaland Sarawak Imat Batu Kawah pada Sabtu. Sementara itu, Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ketika ditemui berkata, persiapan SUKMA 2024 kini berjalan dengan lancar. Berkenaan dengan persiapan SUKMA yang sedang berjalan lancar, kerajaan negeri pun sudah memberi peruntukan untuk membaik pulih fasiliti-fasiliti yang ada di negeri Sarawak. Jumlah yang telah diluluskan oleh Kabinet sebanyak 124 juta untuk baik pulih, dan selain daripada itu untuk persiapan atlet Sarawak dalam SUKMA kali ini sebanyak lebih kurang 80 juta persiapan. Dan selain daripada itu ramai atlet-atlet kita sedang berada di luar negara. We are very serious this time round. We want to be champion this time. Sarawak dipilih sebagai tuan rumah penganjuran SUKMA edisi ke-21 yang dijadualkan berlangsung dari 17 hingga 24 Ogos 2024. Sebelum ini, Sarawak pernah menjadi tuan rumah kepada Timasa Sukan Terbesar negara itu pada tahun 1990 dan 2016. Untuk rekod, Sarawak pernah menjuarai SUKMA sebanyak 3 kali berturut-turut, iaitu pada tahun 1990, 1992 dan 1994. Ke perkembangan berikut, Sarawak terus komited dalam memastikan kesejahteraan kanak-kanak di negeri ini sentiasa terjaga. Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razif Sitam berkata, sambutan Hari Kanak-Kanak yang diadakan pada setiap tahun adalah bukti komitmen kerajaan untuk merealisasikan hasrat mensejahterakan kanak-kanak secara menyeluruh. Perayaan Hari Kanak-Kanak merupakan satu mekanisme ataupun cara bagi umat manusia mewujudkan sebuah dunia yang aman dan sejahtera yang meliputi keperluan rohani dan jasmani seperti kesihatan, makanan, belayan kasih sayang, pendidikan, alam sekitar serta perlindungan daripada segala bahaya. Kerana kanak-kanak merupakan aset berharga untuk masa depan negara. Beliau berkata demikian semasa berucap di sambutan Hari Kanak-Kanak 2023 peringkat bahagian Kuching di Muzium Budaya Borneo di Kuching pada Sabtu. Adun Saribas itu menambah sambutan Hari Kanak-Kanak sebegini seharusnya menjadi satu titik tolak yang berkesan untuk memperaku, mempromosi dan meraihkan hak kanak-kanak. Kerana kanak-kanak adalah waris dan penentu masa hadapan negara. Melalui mereka, kita menaruh harapan, aspirasi, impian dan janji Malaysia yang lebih baik.
Difahamkan program yang bertemakan Hak Kami, Masa Depan Kami ini bertujuan menghargai sumbangan dan peranan kanak-kanak dalam komuniti, mewujudkan kesedaran di kalangan masyarakat untuk memelihara hak dan masa depan kanak-kanak serta memastikan perkembangan kanak-kanak secara holistik dari segi fizikal, kognitif, bahasa, sosio-emosi, sasiah dan rohani. Dalam hal itu turut berlangsung penyampaian hadiah dan sijil penghargaan kepada kanak-kanak yang cemerlang dari segi akademik dan sasiah dalam pendidikan awal kanak-kanak PAKK. Manakala di Sadun Jaya, rakyat pelbagai lapisan di Sarawak diminta agar sentiasa menjaga hubungan dan bekerjasama membangunkan satu-satu kawasan khususnya dalam bidang pertanian. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Inseni Adila Riu berkata, kaum Bugis yang ada di Sarawak dapat bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain seperti Iban, Melayu, Cina dan sebagainya untuk sama-sama membangunkan tanah pertanian seperti apa yang dapat dilihat pada hari ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Festival Wisata Budaya Bugis 2023 di Panggung Udara Sadun Jaya pada Jumaat. Adun Sadun Jaya itu menjelaskan bahawa kebudayaan Bugis di sini masih lagi terpelihara seperti makanannya yang begitu unik. Justru itu, beliau mahu kebudayaan lain Bugis seperti tarian, ada adat nikah kahwin yang cukup berbeza dan unik untuk dijadikan atau diketengahkan sebagai satu produk pelancongan bagi menarik lebih ramai pengunjung ke kawasan ini. Terdahulu, Datuk Adila Riu bersama Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan rombongan dari Indonesia telah disambut dengan perarakan mengikut adat kaum Bugis sebagai menyambut tetamu kehormat. Festival Wisata Budaya Bugis 2023 ini merupakan program kolaborasi antara Pertubuhan Komuniti Warisan dan Kebudayaan Bugis Sadun Jaya bersama Forum Komunikasi Orang Bugis FKOB Kalimantan Barat yang akan menampilkan sebahagian daripada adat budaya etnik Bugis. Festival ini juga mendapat sokongan daripada pihak Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP melalui Dana Mudah Cara Warisan dan Kebudayaan 2023. Dalam hal itu, festival ini boleh dijadikan sebagai platform permulaan bagi kerjasama dua hala bersama komuniti Bugis luar negara bermula di peringkat bawah hingga peringkat pemimpin di samping menjana ekonomi masyarakat setempat sekaligus merangsang ekonomi domestik melalui kemasukan pelancong. Di Padawan pula, Adun Mambong merangkap Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jarib Susil menegaskan bahawa ahli-ahli Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dun Mambong harus bersama-sama berganding bahu bagi mengekalkan Dun Mambong sebagai kerusi PBB. Perkara tersebut telah dinyatakan beliau semasa menyampaikan ucapan perasmian Majlis Ramah Tamah dan Apresiasi PBB Cawangan Dun Mambong pada Jumaat. Dalam hal itu, beliau juga menegaskan agar ahli-ahli PBB memberikan fokus kepada agenda pembangunan yang dibawa ke kawasan Dun Mambong, antaranya pembangunan pertanian serta pembangunan pelancongan di kawasan Mambong. Majlis Ramah Tamah dan Apresiasi ini bertujuan mengukuhkan hubungan dalam kalangan ahli parti dengan kepimpinan parti di peringkat cawangan selain menghargai usaha gigih serta perjuangan yang telah diberikan pada kemenangan PBB di Dun Mambong dan Parlimen Puncak Borneo pada pilihan raya yang lepas. Dalam perkembangan lain, sebanyak RM1 juta telah diluluskan di bawah peruntukan Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA bagi projek Tebatan Banjir Sungai Pangga, Kampung Emperoh Jambu untuk kerja pembinaan tembok penahan tebingan serta kerja-kerja pembersihan dan pendalaman sungai tersebut. Perkara tersebut telah dimaklumkan oleh pihak GKCDA semasa mengadakan lawatan tapak projek di Kampung Emperoh Jambu pada Jumaat. Projek ini apabila siap nanti akan dapat mengatasi masalah banjir kilat yang sering dihadapi oleh penduduk Kampung Emperoh Jambu yang tinggal di kawasan rendah, terutamanya di kawasan tebingan sungai. Ia dijangka akan dilaksanakan pada tahun 2024 serta dikawal selia oleh pihak Jabatan Pengairan dan Saliran DID Sarawak bahagian Kuching. Selain daripada itu, terdapat juga projek lain yang akan dilaksanakan di bawah GKCDA bagi kawasan Dun Mambong iaitu menaik taraf Jalan Pertanian Kampung Emperoh Jambu, Kampung Emperoh Karu, Kampung Emperoh Semadang serta projek bina baru Jalan Pertanian Berbatu di Kampung Simboh dengan nilai keseluruhan sebanyak RM3.7 juta yang juga akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak, The Jovi.my dan UKAS Channel di YouTube.
Sebelum akhiri Bernukas, kami tinggalkan anda dengan sorotan sidang media mesyuarat kedua bagi penggal kedua DUS Sarawak ke-19 di Ibu Pejabat PBB pada Sabtu. #Seluruh Informasi Rakyat, salam Mukas.